Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada korang semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Terima kasih juga untuk penonton-penonton yang dah menonton kisah bersiri Tokak. Hari ni akak akan sambung untuk episod ke-6 sampai episod yang ke-10 seperti mana yang akak dah janjikan. Macam mana korang untuk episod pertama dan kelima? Okey tak? Best ke tak? Okey, akak tak nak buang masa kita bersama. Jom bersama dengan akak untuk episod yang seterusnya. Tapi sebelum tu, akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik insya-Allah. Dan akak doakan juga untuk saudara Islam kita di Palestin supaya mereka sentiasa kuat dan sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk kita juga insya-Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jom bersama dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Episod yang ke-6, kita flashback sikit untuk episod yang ke-5. Akak ada ceritakan Wak tengah berubatkan salah seorang daripada gadis di kampung sebelah. Okey, akak sambung. Macam mana keadaan anak saya, Wak? Tanya Samion. Tenang, dia dah tak ada apa-apa. Cuma kena beri dia berehat. Jangan lupa beri dia minum air penawar yang saya beri tu. Jelas Wak sukar sambil senyum. Samion dia memandang anak dia yang terbaring dekat ruang tamu kepenatan dan dibasahi dengan peluh. Kesian, siapalah yang tergamak melakukan perkara yang macam ni. Getus hati Samion. Sebelum saya terlupa, ini ikhlas untuk Wak, kata Samion sambil tu dia menghulurkan sampul surat yang berisi duit sebagai bayaran kepada khidmat Wak tu. Tak payahlah susah-susah, saya tak berniaga pun. Dalam-dalam kata tak berniaga tu, tangan Wak tetap juga ambil duit tu masuk dalam poket. Sebesalahlah Samion dibuatnya. Kalau Wak suka menolak betul-betul pemberian dia tu tadi, bolehlah dia guna duit tu buat beli beras ke, jimatlah sikit belanja. Alamak, Samion pun ada juga part yang dia tak ikhlas tu. Okey, saya pergi dulu lah ya. Kalau ada lagi kes macam ni, WhatsApp saya tau. Jangan malu-malu. Wak sukar terus turun dari rumah dan beredar dengan motor Jipang dia. Meon, marilah sini, duduk sini kejap. Ada cerita sikit ni. Sukiman dia menggamit sahabatnya tu untuk duduk dekat pangki di depan rumah Samion. Kejap lah, aku nak settlekan hal anak aku ni. Dia dah okey dah tu, biarlah dia berehat. Marilah, ada story ni. Sukiman bertegas juga. Samion dia teruslah turun dari serambi rumah dia. Lepas tu dia pergilah menghadapkan si Sukiman tu. Story lah. Malam tadi aku lepak kedai Abang Jenal. Sekali ada janda baru meletup. Kepala otak kau lah. Aku ingatkan cerita pasal apalah tadi. Kan dah kena satu. Adoi, sakitlah hawau. Apa sel kau ketuk kepala aku? Tanya Sukiman. Sebab kau bongok, jawab Samion selamba je. Okey. Yang janda tu iklan sebenarnya. Ni, aku nak bagi tahu. Sejak kampung kita ni duduk heboh pasal orang kena rasuk, kau tak rasa pelik ke? Samion dia terdiam. Betul apa yang dikatakan oleh sahabatnya tu. Anak dia bukanlah mangsa yang pertama, tapi dah yang keberapa puluh pun memang dia sendiri pun dah tak ingat dah. Asyik kena rasuk. Siapa punya angkara ya? Semua kes yang Wak ubatkan semua melibatkan orang yang hantar barang. Pelik kan?
tambah Sukiman. Samiun mengangguk. Dia setujulah. Malam tu, ni scene dia dekat masjid selepas Isyak. Samiun dengan Sukiman ni dia bertemulah dengan Imam Saleh. Aku faham perasaan korang, tapi kita kena siasat juga perkara ni dahulu. Pihak masjid memang tengah menjalankan siasatan. Siasat. Dah berpuluh kes dah ni, Mam. Dah 5 bulan dah perkara ni terjadi. Takkan lama now siasat. Bentak Samiun. Sabar. Kita ni tak boleh terburu-buru. Perkara gaib begini bukan boleh kita main terjah je. Lagipun kampung kita ni tak ada yang betul-betul mahir bab-bab macam ni. Nasib baiklah ada Wak Sukar tu. Kalau dia tak ada, maunya lagi teruk keadaan kampung kita ni. Jelas Imam Saleh. Jadi kita ni nak kena duduk diam je lah. Ya, Mam. Sukiman ni dia menyindir. Bukan begitu. Ni, aku nak bagi tahu info kat kau sikit. Kau jangan kecoh-kecoh, mai dekat sikit. Dekat sikit. Mereka berdua tu merapatkan diri untuk mendengar bisikan Imam Saleh. Minggu depan, pihak masjid akan memanggil seorang alim dari Kedah untuk menyiasat. Tak ada pun yang tahu kecuali orang masjid. Kami akan sorok identitinya tu supaya orang tak tahu yang dia tu mahir dalam bidang ilmu ghaib. Kenapa nak kena sorok pula, Mam? Kan benda ni bagus. Biarkan aja orang kampung tu, mereka akan rasa selamat. Bidas Sukiman. Aish, jangan cakap kuat-kuat. Selain dari kita orang masjid, kau berdua je yang tahu. Kami syak perkara ni dilakukan oleh orang kita juga. Kalau dia tahu kita sedang bertindak, nanti dia lari. Barulah mereka berdua tu faham. Mereka memandang sesama sendiri dan mengangguk. Kalau orang lain tahu, aku sula kau berdua. Amboi, Mam, nak jadi gay ke? Yelah, kami takkan kecoh-kecoh. Kami janji kami tak kecoh. Baiklah, aku balik dulu. Assalamualaikum. Maka mereka pun bersurai balik ke rumah masing-masing. Masuk scene lain pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isteri Imam Saleh, Mak Leha, buka pintu. Imam Saleh dah balik kan? Masuklah cepat, bang. Ada cerita ni. Tak sabar. Imam Saleh pun, dia pun naiklah ke rumah. Lepas tu dia duduk kat sofa diikuti oleh Mak Leha yang terus duduk di sebelah dia ni. Tak sabar-sabar ni nak bercerita ni. Abang, saya dengar kampung sebelah pun dah kena kes-kes rasuk ni tau. Imam Saleh terkejut lah. Sebelah mana tu? Sebelah yang mana? Sebelah atas ke? Bawah ke? Kanan ke? Kiri ke? Dia buat lawak pula. Nah, ambil. Mak Leha dia cubit manjakan suami dia tu gurau-gurau je. Aduh, sakit lah. Betul lah saya tanya. Maksud saya tu kampung mana? Kampung kita ni ada banyak sebelah. Ada sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah mana? Kampung Pinang Seguni lah, bang. Mak Leha dia jawab ringkas je. Awak biar betul. Iyo, bang. Grup WhatsApp Persatuan Ahli Mesyuarat Tingkap dari kampung sana yang bagi tahu. Yang bagi tahu tu isterinya sidang sana. Dah 2 kes tau, bang. Nampak gayanya keadaan dah makin parah ni. Tak apa. Pihak masjid dah ada plan. Awak dengarkan. Kok ada cerita lagi. Mak Leha dia ngangguk. Faham. Yang awak duduk dalam grup tu, kenapa? Mengumpat lah tu. Mana ada, bang. Elok apa? Sekurang-kurangnya kita tahu info. Bukan macam abang terperap je dekat masjid. Yelah tu. Okey lah. Abang nak tukar baju kejap. Besok abang nak bincang dengan sidang Man. Abang nak ajak dia jumpa dengan sidang kampung sebelah. Sidang Kasim. Moleklah tu, bang. Bawa berbincang. Isteri dia kata kes baru-baru ni dia yang ubatkan. Pandai juga sidang tu ya. Imam Saleh memberhentikan langkah dia sekejap.
Awak kena faham, dia boleh berubah orang, tapi dia belum tentu pandai nak lawan orang yang hantar ilmu hitam. Macam Wak Sukar tu pandai mengubat, tapi bila suruh dia lawan orang yang hantar tu, dia tak sanggup. Jelas Imam Saleh lalu terus beredar masuk ke bilik. Mak Leha ngangguk lagi. Faham. Hello Man, kau tengah sibuk ke? Oh ya ke? Bila tu? Aku baru nak ajak kau pergi jumpa si Daun Kasim. Okey, tak apa. Aku ke sana segera. Imam Saleh terus meletakkan ganggang telefon. Lalu dia terus turun menuju ke motor dia. Abang nak ke mana tu? Tanya Mak Leha. Abang nak ke rumah Kak Senah. Kak Senah kena rasuk tu. Dengar kata teruk sangat dah tu. Imam Saleh terus memecutkan motor dia tu nak pergi rumah Mak Senah. Setibanya dia dekat rumah Mak Senah, orang ramai dah berkumpul di hadapan rumah Mak Senah. Sesekali terdengar suara Mak Senah tu menjerit dalam rumah. Imam Saleh segera diparkingkan motor dia. Lepas tu dia terus pergi naik ke rumah Mak Senah. Masya Allah, itu saja yang keluar dari mulut Imam Saleh. Mak Senah ni diikat dan rupanya dah tak serupa orang lagi. Rambutnya Mak Senah ni kusuk masai, muka dia cengkung habis, mata dia terbeliak. Yang menjadikan kali ni lebih luar biasa adalah kulit Mak Senah ni jadi merah seperti dipanggang. Terdapat jalur-jalur di seluruh permukaan kulitnya Mak Senah ni. Jalur tu seperti dijerut oleh tali guni. Boleh bayangkan tak? Wak Sukar yang sebelum ni handal menghalau syaitan yang merasuk, kali ni dia sendiri dah tak boleh tahan dah. Dekat pipi Wak Sukar tu terdapat kesan kemerah-merahan. Isim yang dia guna selama ni dengan piring yang berwapak dan batu berpusing tu dah tak ada kesan, dah tak boleh nak atasi situasi tu. Wak, kenapa dengan muka tu? Muka aku kena tampar tadi, Mam. Kuat betul dia melawan. Sidang Man yang berada berdekatan menghampiri Imam Saleh. Aku rasa ada yang tak kena ni leh. Kali ni lain betul ni. Imam Saleh dianggukkan kepala. Ya, kali ni lebih ganas. Mak Senah yang meronta-ronta sesekali dia menjengkelkan mata dia ke arah Imam Saleh. Gerun sungguh. Hingga kan Imam Saleh ni menelan air liur dia. Tiba-tiba ikatan yang mengikat Mak Senah ni terlerai kurang. Dia serta-merta berdiri seperti orang sedang membuka langkah silat. Suami dia, Mak Konggo, cuba nak pegangkan dia semula, tapi setelah dia libas dengan satu tendangan yang padu, tercampak Mak Konggo ke dinding. Sampai macam tu sekali Mak Senah punya tenaga. Siapa rapat, aku libas. Bentak Mak Senah yang suara dia dah garau dah seperti seorang lelaki. Wak Sukar masa tu dia sedang duduk bersila tau dekat hadapan Mak Senah. Tergamam Wak Sukar, tak tahu nak cakap apa dah. Dia dah tak mampu dah nak bergerak. Dalam hati dia berharap agar dia tak dilibas oleh Mak Senah. Zuk, bang. Baru kejap je dia berharap terus kena libas. Tertonggeng Wak Sukar tu dekat tepi dinding. Menyesal betul dia duduk kat situ. Serius, memang menyesal. Imam Saleh, dia memberanikan diri dia menghampiri Mak Senah. Dia membaca beberapa potong ayat Al-Quran untuk menggerunkan Mak Senah. Kenapa kau selalu mengganggu anak cucu kami? Tanya Imam Saleh. Bagi aku makan. Aku lapar. Mak Senah dia menyeringai. Dia memandang Imam Saleh. Kau nak makan apa? Aku nak ulat tokak. Tuan aku dah 2 hari dah tak bagi aku makan. Aku lapar. Aduh, mana pula nak cari ulat tokak ni? Getus Imam Saleh dalam hati dia. Kau tak nak benda lain? Imam Saleh tu menawarkan benda lain buat ganti. Tak nak. Aku hanya kenyang dengan ulat tokak je. Bagi mampuslah sama korang. Aku akan makan daging manusia ni sampai habis. Dengan tak semena-mena, Mak Senah tu terus melompat keluar dari rumah seperti seorang pendekar. Dia melompat dari rumah dia tu tinggi. Rumah dia bukan rendah. Bukan rumah dia tu
memang separa dengan tanah, tak tinggi orang. Terus dia melompat jatuh ke tanah. Mak Senah terus melarikan diri dalam semak dekat belakang rumah dia. Mereka yang cuba nak kejar Mak Senah tu tak mampu nak menandingi kepantasan Mak Senah berlari. Mak Senah hilang, tak tahu ke mana dah. Tak jumpa dah. Kita nak buat apa ni, Man? Isteri aku tu. Alahai, isteri aku tu. Mak Konggo bertanya si Daman sambil air mata dia tu berjurai membasahi pipi. Isteri aku tu bersedih dia. Sabarlah Mak. Sekarang juga kita gerakkan usaha untuk mencari. Kamu semua yang ada kat sini kita bawakan berkumpul. Kamu semua berkumpul. Macam tu. Lebih kurang masa tu 20 orang berkumpul dekat halaman rumah Mak Konggo. Mak, kau bawa 5 orang ni pergi ke semak di mana isteri kamu masuk tadi. Saleh, kau bawa 5 orang ni pergi ke arah kiri. Selebihnya ikut aku. Kita ke arah kanan. Nanti kita berkumpul balik dekat sini. Sidang Man bagi arahan. Maka mereka semua pun berpecahlah mencari Mak Senah yang hilang. 2 hari, bukan sekejap, bukan 2 jam, tapi 2 hari mencari Mak Senah, tapi tetap juga tak ditemui Mak Senah tu. Lebih parah apabila anak perempuan Dolmat, Laila, nama dia Laila. Laila pun turut hilang pada malam semalam. Dia juga dah dirasuk sebelum menghilangkan diri. Laporan polis pun dah dibuat. Semua jentera mencari untuk mencari tu dah dikerahkan. Seluruh ceruk kampung ni dah diserongkar. Tapi bayang Mak Senah dengan Laila masih belum kelihatan. Tak jumpa juga diorang. Di rumah Mak Konggo, seluruh keluarga dia kelihatan sungguh sedih memikirkan nasib Mak Senah ni. Apalah yang berlaku dekat Mak Senah ni kan. Mak Konggo ni dah macam orang gila tau. Tak tahu dah nak ikhtiarkan macam mana lagi dah nak carikan isterinya tu. Ping ping bunyi horn motor. Mak Konggo dia segeralah berlari ke pintu. Masa tu Imam Saleh yang belum sempat turun dari motor dah diterjahkan oleh si Mak Konggo tu. Dah jumpa dah bini aku leh? Dah jumpa ke? Mana dia? Mak Konggo ni meninjaukan tengok sekeliling tu mencarikan isteri dia. Dah jumpa ke belum? Macam tu. Ish, kau ni. Sabarlah Mak. Semua ni dugaan Allah. Kau tu kenalah sentiasa bertawakal. Jangan macam ni. Mak Konggo dia tundukkan kepala dia ke tanah. Lepas tu air mata dia berjuraian jatuh ke bumi. Dia sedih orang. Sangat sedih. Kau tak faham leh. Isteri kau tak hilang. Walaupun isteri aku tu tak lawa. Aku sayang dia leh. Aku sayang. Sambil menangis tu cakap. Ya, aku faham perasaan kau. Kita kena sabar. Bukan semua orang diduga macam kau. Sebab tu orang-orang kampung bantu kau nak carikan Senah. Jangan lupa. Jangan lupakan Tuhan, Mak. Imam Saleh memujuk juga. Ingat Tuhan, Mak. Mak Konggo dia angguk dia faham. Jauhlah dekat sudut hati dia. Dia berharap supaya isterinya tu dapat kembali dalam keadaan selamat. Sebab dalam fikiran dia, apalah keadaan isteri dia kan. Banyak perkara lah yang memungkinkan akan berlaku. Tapi tak naklah minta jauh simpang. Dia nak isteri tu balik dalam keadaan yang selamat. Ni aku nak bagi tahu. Lepas Zohor nanti datang berkumpul dekat balai raya. Kita semua sambung balik mencari isteri kau. Polis pun ada sekali. Kau jangan risau. Kita semua tak akan berhenti mencari isteri kau dengan anak Dolmat. Imam Saleh dia menepukkan bahu Mak Konggo untuk meyakinkan Mak Konggo. Di dalam kebun, di pinggir kampung. Ni kisah kat kebun pula. Aman ni sedang mengemas semak kebun dia. Bila tiba di sekitar perdu pokok-pokok pisang dia tu, dia ada terbau sesuatu yang busuk tau. Ish. Bau apa ni busuk lah. Apa ni? Bau apa ni? Dia mencari-carilah punca bau tu. Diselak-selaknya pelepah-pelepah pisang kering yang bersepah. Agak sukarlah dia mencari sebab pokok-pokok pisang dia tu berada rapat antara satu sama lain. Tambahan pula dah seminggu dah dia tak mengemas kebun dia tu. Jadi agak banyaklah daun-daun kering yang memang bersepah-sepah. Tiba-tiba mata dia
terpandang ke arah satu objek yang dihurung dengan lalat. Objek tu sebahagian besar dia ditutup dengan daun pisang kering dan juga semak tau kat situ. Aman menelan Elio dia. Dia yang masa tu berseorangan je dekat situ. Dia rasa takut. Rentetan dari kejadian-kejadian yang dah berlaku dekat kampung tu. Jadi agak gementar lah dia. Dia memberanikan diri dia. Dia menghampiri objek tersebut. Perlahan-lahan dia selakkan daun tu. Daun yang tutupkan objek tu. Allah! Bagai nak gugur jantung dia bila objek tu adalah mayat yang telah dipenuhi ulat. Rupa mayat tu pula seakan telah mati lebih dari sebulan. Maknanya memang dah agak lama tau. Sebahagian besar mayat tu telah tinggal tulang, ada sepihan sikit-sikit lah. Macam adalah sikit-sikit nampak lagi kan. Dari baju yang dipakai mayat tu, dia yakin bahawa itu adalah baju yang dipakai oleh Mak Senah. Di dalam rumah Mak Konggo semasa Mak Senah menghilangkan diri. Memang diingat masa tu, masa Mak Senah tengah dirasuk tu kan. Itulah baju yang dipakai Mak Senah. Persoalannya, Mak Senah hilang 2 hari. Takkanlah mayat dia tu dah jadi serput macam tu. Tanpa berfikir panjang, Aman ni dia lari lintang pukang tau. Dia nak pergi mendapatkan pertolongan lah. Orang ramai mengerumuni luar kawasan kebun Aman. Jalur penghadang polis dah dipasang untuk menghalang kemasukan orang ramai selain pada pihak polis. Kalau boleh, tak naklah ada gangguan. Polis sedang menjalankan tugas. Minta tolong kerjasama semua. Ini kawasan siasatan polis. Kalau putus penghadang ni, saya ketil korang. Kalau perempuan yang putuskan, tak apa. Tapi saya maafkan sebab saya ni masih bujang. Kata salah seorang polis yang menjaga penghadang tersebut. Orang ramai yang berkumpul memandang muka polis tu dengan muka bengang je. Orang tengah sedih ni, dia buat lawak pula. Yelah, mana tak lawak orang. Dia siap kata kalau sebab dia bujang lagi lah, apa semualah kan. Boleh lagi kata kalau perempuan putuskan, tak apa, maafkan lah, apa semua, siap ketawa-ketawa macam tu. Mananya orang kampung ni tak bengang lah. Orang ramai yang berada dekat situ. Sempat lagi tu dia nak buat melawak macam tu sekali. Bertenang, saya bergurau je. Janganlah serius sangat. Beliau cuba nak menenangkan keadaan. Sebenarnya sebab itulah dia cuba jangan serius sangat macam tu. Tak naklah ada perkara yang akan membuatkan emosi orang dekat situ tu akan jadi mendesak keadaan tau. Okey, di kawasan kejadian, pihak forensik sedang menjalankan siasatan. Mak Konggo pula dia sedang disoal siasat oleh salah seorang pegawai penyiasat kat situ. Begitulah kisahnya, Encik. Ni semua kerja setan. Kata Mak Konggo sambil air mata dia memang berjuraian lah. Isteri dia mati kat situ kan. Encik Mail ada bermusuh dengan sesiapa ke? Kami ni polis. Jika ianya melibatkan ilmu hitam, kami yakinlah ini angkara seseorang. Saya pun tak pasti, Encik. Kalau saya ada salah pada orang pun, tak adalah sampai isteri saya layak diperlakukan macam ni. Encik pun tahu, ni bukan kes pertama. Cuma kali ni isteri saya jadi korban, Cik. Pegawai penyiasat pun mengangguk. Faham? Beginilah, Cik Mail. Kami kena bawa mayat ni ke hospital untuk dibedah siasat. Seumur hidup saya, inilah kali pertama kami jumpa kes yang macam ni. Saya harap Encik Mail bersabar dan berserah kepada Allah. Pegawai tu menepukkan bahu Mak Konggo supaya Mak Konggo tu banyak akan bertabah. Setelah mayat dibawa pergi dan pihak polis telah pun beredar, sidang Man dan Imam Saleh mendekati Mak Konggo yang masih lagi dalam keadaan sedih. Mail, kita akan cari siapa pun yang angkara ni. InsyaAllah tak lama lagi akan ada seseorang yang akan datang membantu kita. Sementara tu, bantu kami cari Laila pula ya. Imam Saleh memujuk. Ya Mail, aku akan kerahkan seluruh
usaha penduduk kampung untuk menyelesaikan perkara ni. Tambah sidang man. Kau bawa semua ahli keluarga kau berkumpul kat rumah. Kita buat sedikit tahlil lepas maghrib. Malam ni aku akan umumkan solat hajat akan dilakukan setiap hari selepas maghrib hinggalah masalah ni selesai. Mak Konggo angguk dalam keadaan sedih. Kemudian dia beredar meninggalkan kawasan kejadian. Tapi Mak Konggo ni memang dah tak boleh nak lawan perasaan sedih dia macam tu je dia beredar. Man, bila kita nak pergi jumpa sidang Kasim? Aku rasa besok pagi kita pergi. Malam ni kita settlekan tali dululah. Kau call dia dulu buat appointment. Kalau dia okey kita pergilah. Dia tu bukannya selalu ada kat rumah. Jelas sidang man. Okey, set. Malam tu di rumah Mak Konggo selepas mengadakan tahlil. Ni part dekat rumah Mak Konggo pula. Di serambi rumah lebih kurang 20 orang berkumpul termasuklah sidang man. Imam Saleh, Sukiman, Wak Sukar, Sameon dan juga Dolmat yang anak dia masih belum dijumpai. Mak Konggo yang masih sugul, masih sedih, hanya diam, membisu, tak cakap banyak, dia termenung je. Aku memanggil kamu semua ni untuk kita bincangkan masalah yang makin meruncing dekat kampung kita ni. Jadi aku nak dengar pandangan dari kamu semua. Jelas sidang man. Saya ada satu cadangan Pak Man. Sukiman mengangkat tangan. Saya ada cadangannya. Silakan Sukiman. Apa kata kita hantar je Wak ni pergi lawan benda tu. Dia pun handal je mengubat sebelum ni kan. Wak suka tergamam dengan cadangan Sukiman. Serta-merta dia mengangkat kedua belah tangan dia tu tanda menyerah, surrender. Janganlah weh, janganlah. Aku sendiri kena libas kat muka hari tu. Ni muka aku ni masih hilang bengkaknya. Tak hilang lagi bengkaknya. Kau nak suruh aku kena lagi ke? Takut pula. Satu suara sumbang menyindir Wak Suka dari belakang. Wak, apa pendapat kamu? Kenapa kali ni lain betul gangguan dari setan tu? Tanya Imam Saleh. Wak Suka termenung seketika sebelum menjawab. Saya rasa Imam, kalau mengikut apa yang saya pelajari dan apa yang saya lalu hari tu, benda ni dah tak bertuan ni. Sebelum ni mungkin masih dalam kawalan. Sekarang setan tu dah tiada bertuan tu. Siapa lagi yang mau beri makan? Sebab itulah dia mula mengganas. Kesemua mereka mengangguk. Betul juga kata-kata Wak Sukar tu. Tapi Wak, jika benarlah setan tu dah tak bertuan, macam mana kita nak cari? Macam mana kita nak pastikan setan tu tak mengganas lagi? Sameon mencelah. Itulah yang Wak tengah fikirkan juga. Ilmu yang Wak tak sampai tahap tu. Masa nak masuk je silibus tu, guru Wak dah mati. Innalillah, memang tak sempat Wak nak belajar silibus tu. Innalillah. Kesemua mereka menyambut dengan serentak sambil menggelengkan kepala. Begini sajalah. Besok aku dengan Imam Saleh akan pergi berbincang dengan sidang Kasim kampung sebelah. Aku kena bagi tahu juga ni mereka supaya mereka berhati-hati. Sekejap lagi kita semua sambung mencari anak si Dolmat ni. Aku rasa tak sedap hatilah. Setelah sidang Man memberikan tugas masing-masing, tiba-tiba datang sebuah motosikal dalam keadaan tergopoh gapap. Itu si Pian tu. Apa kena tu? Pian yang cuba memperlahankan motosikal dia tu tergelincir lalu jatuh tertongging di hadapan rumah Mak Konggo. Mereka yang berada dekat serambi rumah tu bergegas turun untuk membantukan Pian. Kau dah kenapa ni? Tanya Imam Saleh. Aduh, patah pinggang Deng. Pak Man, Laila dah dijumpai dah. Jumpa dekat mana? Masa tu Dolmat dia pergi cekakkan leher si Pian tu. Aduh, janganlah cekik aku, sakit lah. Dolmat segera dia lepaskan cengkaman tu. Laila ditemui di tepi sawah dekat kandang Pak Malau sana. Minta maaf Ban Dolmat, Laila dah tak ada lagi kata Pian sambil dipegangkan bahu Dolmat. Anak aku oi. Halah, setan sial. Dolmat terus dia menumbuk tiang rumah Mak Konggo.
Sabar Dolmat, jom kita semua pergi ke sana. Meon, telefon polis. Pian, tunjuk kami tempatnya. Mereka semua pun bergerak menuju ke tempat yang dimaksudkan. Sehari selepas terjumpanya mayat Laila, Sidang Man dan Imam Saleh bertemu Sidang Kasim di kampung Pinang Seguni untuk berbincang. Buntal dan Sarip pun ada dekat situ. Sarip dan Buntal menelan air liur mendengar cerita dari Imam Saleh. Man, nampak gayanya kita sebagai sidang dah tak boleh berdiam diri ni. Buat masa ni, kejadian rasuk yang berakhir dekat sini adalah Sarip. Aku risau jika kejadian yang sama di kampung kau akan terjadi di sini. Betul Kasim, sebab tu aku datang kemari. Dengar kata kau pandai mengubat. Aku ada minta tolong dari seorang alim dari Kedah. Tapi Isnin depan baru dia sampai. Sementara nak tunggu beliau, bolehlah jika kami dapatkan pertolongan dari kau dahulu. Sidang Kasim mengangguk. Setuju. Buntal, Sarip, korang nak ikut aku? Sarip yang merupakan seorang gangster basikal Tosoho yang menjadi orang pertama yang mengangkat tangan, tanda tak setuju. Aik, kata gangster sangat. Gangster apa macam ni? Sidang Kasim dia mengejek. Pak Kasim, saya kena menjaga reputasi saya sebagai gangster yang berpengaruh dekat kampung kita ni. Reputasi adalah segala-galanya. Kah, apa sajalah Sarip. Kau pula Buntal? Boleh Pak Kasim. Hai, boleh. Walaupun bersetuju, muka Buntal tu dah dibasahi dengan peluh. Kau tengok Buntal tu. Orangnya selalu kena buli, lagi berani dari kau. Kan kau ni. Sidang Kasim dia mengejekkan lagi kepada Sarip. Sarip dia memandanglah Buntal dengan perasaan bengang. Nak tunjuk hero lah tu, kata Sarip dalam hati. Kalau macam tu, nanti kau bermalam di rumah aku ya Kasim. Kat rumah aku tinggal berdua je dengan Siti Mah. Anak-anak aku semua dekat bandar Pelawat Sidang Man. Sidang Kasim dia mengangguk setuju. Bila kau nak datang? Tanya Sidang Kasim. Sekarang lagi bagus. Alang-alang kami pun nak balik dah ni. Lagipun bedah siasat arwah Senah akan selesai malam ni. Mungkinlah siang besok akan dikebumikan. Malam besok pula kemungkinan kita kena kebumikan arwah Lela. Sebab siang besok baru selesai bedah siasat untuk arwah Lela. Jelas Imam Saleh. Selepas mengarahkan Buntal tu balik untuk bersiap, Sidang Kasim dia bingkas bangun. Dia nak mengemas segala kelengkapan. Ni scene dekat tanah perkuburan. Di tanah perkuburan, orang kampung berkumpul untuk pengkebumian arwah Laila selepas pengkebumian Mak Senah siang tadi. Pengkebumian yang dilakukan pada waktu malam tu diiringi oleh angin sepoi-sepoi, bahasa je sejuk macam tu. Kedua arwah telah menimbulkan tanda tanya kepada pihak hospital sebenarnya. Mayat mereka sangat pelik. Kondisi yang hampir sama. Reput seperti telah mati seminggu dengan hampir 50% bahagian tubuh mereka telah hilang. Seolah-olahnya mereka tu telah dimakan. Yang pastinya pihak hospital bersetuju bahawa ini bukanlah hasil kerja manusia mahupun binatang. Dolmat yang sedang bersedih, sugul je meratapi kesedihan dekat tepi kubur isteri dia tu, dia mengelamun. Dia mengingatkan kata-kata pegawai penyiasat semasa Imam Saleh membaca talqin. Encik Dolmat, kes ni berada di luar pengetahuan kami. Setakat ni tak ada apa-apa bukti untuk mengaitkan ia dengan jenayah. Dapatkanlah bantuan dari pihak yang arif tentang perkara ni dan pihak polis sedia membantu. Sidang Kasim dan Buntal juga berada dekat situ untuk memberi penghormatan terakhir kepada jenazah. Siang sebelum tu mereka berdua telah dibawa oleh Sidang Man dan Imam Saleh berjumpa dengan Wak Sukar untuk menceritakan segala kejadian yang berlaku sebelum ni dan juga kejadian yang terakhir yang melibatkan arwah Mak Senah. Berbalik kepada keadaan di tanah perkuburan.
Semasa Imam Saleh ni masih lagi membaca talqin, buntal dia rasa macam ada sesuatu yang memerhatikan mereka ni dari atas pokok kekabu yang berada 50 meter dari kawasan mereka berada. Pak Kasim tengok ke atas pokok kekabu tu, macam ada benda lah. Puas Sidang Kasim ni meneliti mananya, tapi Sidang Kasim tak nampak. Aduh, aku terlupalah pula buntal, aku ni rabun. Sidang Kasim tergelak kecil sambil dia menutup mulut dia sebab dia menghormati majlis pengkebumian tu. Aku tak nampak, lupa pula cermin mata. Jomlah kita pergi dekat, ajak Sidang Kasim. Alah, tatut. Buntal dia mencebikkan bibir dia. Tatut macam tu. Aku debik kau sekarang. Jom, kita pergi tengok. Dengan berat hati, buntal pun dia mengikut Sidang Kasim mendekati pokok kekabu yang dimaksudkan tu. Sidang Man juga mengekori dari belakang tau. Setibanya dekat bawah pokok tu, mereka bertiga mendongaklah nak cari kelibat yang dilihat oleh buntal tu. Tapi tak ada, tak nampak juga. Betul ke kau nampak sesuatu ni buntal? Tanya Sidang Man. Saya rasalah Pak Man, memang ada tadi. Lagipun gelap dan jauh kan. Nak betul-betul confirm saya nampak tu, saya tak pastilah. Tapi saya nampak. Hish, kau ni buang masa aku je lah, marah Sidang Kasim. Pak Kasim ni, bukan saya yang ajak datang sini. Merajuk sekarang baru tahu. Yelah. Jom. Nampaknya semua dah selesai tu. Diorang semua dah nak beransur balik. Ajak Sidang Kasim pada buntal lah. Jomlah kita bergerak balik. Sidang Man, Imam Saleh, Sidang Kasim dan buntal pun baliklah bersama. Mereka cuma berjalan kaki je, manakala yang lain tu dia bawalah haluan masing-masing kan untuk balik ke rumah masing-masing. Aku kenal kau. Satu suara perempuan yang garau tiba-tiba menegur dari arah belakang mereka. Apabila mereka semua menoleh, tak ada siapa-siapa pun kat situ. Tapi suara tu jelas. Keluarlah kalau berani. Imam Saleh mencabar. Mereka semua melilau mencari kelibat yang menyapa mereka tu. Aku kat sinilah bodoh. Di atas dahan pokok binjai tinggi yang berada di tepi jalan, kelihatan satu makhluk yang dipenuhi lumpur. Makhluk tu sedang bertenggek seperti nak menerkam ke arah mangsa. Oh, kau kat situ rupanya. Kau kenal siapa? Tanya Sidang Kasim. Buntal dia dah menyorok dah dekat belakang Sidang Kasim. Sesekali Sidang Kasim tu dia kuis-kuiskan bahu dia sebab dia rimas, sebab buntal tu makin lekat macam tu. Kau lah. Hari tu kau bagi aku makan telur. Tak sedap. Tiba-tiba makhluk tu hilang. Tak sedap, kau tahu tak? Tak sedap. Tiba-tiba makhluk tu muncul dekat belakang mereka. Terkejut beruklah si buntal tu. Lalu teruslah buntal tu melompat menjauhkan diri. Dah 2 orang kau makan, tak cukup lagi ke? Lebih baik kau pergi dari sini sebelum aku cincang kau. Sidang Kasim dia menggertak. Dia menyeluk saku dia yang dah tersedia segenggam beras yang dah dijampi secara perlahan. Kau ingat aku takut? Kami tak akan berhenti selagi apa yang kami nak tak ditunaikan. Sidang Man dan Imam Saleh hanya diam memerhati. Mulut mereka ligat membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebagai pendinding. Apa yang kau nak? Imam Saleh diberanikan diri bertanya. Ulat tokak. Ulat tokak. Aku nak ulat tokak. Tiba-tiba makhluk tu cuba nak menerkam buntal. Mungkinlah si buntal tu nampak, lazat dengan daging tubuh dia yang bulat, gebu macam tu. Ulat tokak tak ada. Yang ada ni Allahu Akbar. Sidang Kasim melempar beras yang telah sedia dalam genggaman dia tu. Lepas tu dia lemparkan dengan kalimah Allahu Akbar. Serentak dengan tu makhluk tu menggelupur menahan kesakitan, lalu dia pun menghilangkan diri. Ingat, kami tak akan berhenti selagi kami tak dapat apa yang kami nak.
kedengaran suara amaran tu sayup-sayup je. Lepas tu suara tu terus jadi sepi, dah tak ada, dah hilang. Semua tak apa-apa tanya Sidang Kasim. Kesemua mereka ngangguk kecuali si Buntal yang tercegat sambil mulut dia ternganga. Dia dah ketakutan kan. Sidang Kasim dia mengambil selai daun kering yang ada dekat tanah. Lepas tu dia masukkan ke dalam mulut si Buntal. Apa ni Pak Kasim? Kotor lah ni. Apa ni Pak Kasim? Hidup lagi rupanya. Aku ingat dah mati keras dah. Pak Kasim dia memerlilah kepada Buntal tu. Kuat betul lah dia mengejekkan orang. Tak kelakar pun. Buntal dia menjelirkan lidah dia. Sidang Man dan Imam Saleh tergelak melihat teletah mereka berdua. Pelik, dia sebut kami. Imam Saleh dipandang Sidang Man. Ya, aku pun rasa pelik. Maknanya mereka ni ada lebih dari satu, sambut Sidang Man. Aku pun rasa macam tu lah. Tapi apa-apa hal pun, kita balik dululah. Sekarang tak pasal-pasal dia bawa geng serang kita kat sini. Jom, ajak Sidang Kasim. Lalu mereka pun beredar dengan segera. Petang di rumah Sidang Man. Ni dah masuk waktu petang lah. 2 hari dah berlalu. Tak ada gangguan atau kecelakaan yang berlaku sepanjang tempoh tersebut. 2 hari yang lepas juga, Sidang Man telah berunding dengan alim yang dimaksudkan. Dia minta supaya datang lebih awal sebab masalah dah meruncing sangat, dah serius. Dan orang alim tu dia dah bersetuju. Mengikut perancangan yang terbaru, orang yang alim tu akan bertolak awal pagi ni dan sampai pada 11 malam. Sebab tak jauh sangat Kedah kan. Sementara nak menunggu kedatangan beliau tu, Sidang Kasim masih berada dekat rumah Sidang Man. Dia membincangkan sesuatu sambil menikmati biskut tongkat yang dicicah dengan air kopi panas. Petang tu agak membahang lah, membuatkan mereka ni berpeluh melayankan keenakan hidangan yang legend tu. Mana si Buntal? Tanya Sidang Man. Ada tu dalam bilik tengah membungkang. Entah dah solat asar ke belum tu, jawab Sidang Kasim. Sedap betul kopi ni. Kena pula dengan biskut tongkat. Mana kau beli biskut ni? Susah nak cari biskut ni sekarang. Apa pula susahnya? Tu kat kedai si Chong tu ada jual. Tak pernah putus stok pun. Sidang Man dia muncungkan bibir dia menunjuk ke arah kedai Chong yang boleh dilihat dari tempat mereka berada tu. Aku tengah fikir ni, apa-apa pun kita perlu juga menjejak siapalah tuan punya setan-setan tu, kata Sidang Kasim. Kau kalau pandai, kau buatlah Kasim. Aku ikut je. Aku dah lama dah tak beramal, tapi aku boleh je cuba. Yelah, sebelum orang alim tu sampai kan. Sidang Man dia mengangguk. Kau sediakan segeluk air dengan dupa kemenyan. Kau ambil kentang, kau potong 2. Ingat, ambil kentang tu, potong 2. Lepas tu kau letak potongan tu dalam dupa. Aku nak cucuk setanggi. Kejap. Aku ambil barang aku dalam bilik kejap. Sidang Kasim dia bingkas bangun, dia masuk dalam bilik. Lepas tu Sidang Man dia pula pergi ke dapur untuk sediakanlah apa yang diminta oleh Sidang Kasim tu. Sidang Kasim masa tu, lepas tu lah kelihatan bersila di ruang tamu. Mata dia tertutup. Tubuh Sidang Kasim tu yang agak gempal ditegakkan. Di hadapan Sidang Kasim, segeluk air yang di dalamnya terdapat sebilah keris yang berdiri tegak tanpa sebarang sokongan. Di hadapannya juga ada 3 batang setanggi yang telah dibakar dan dicucuk di atas setengah biji kentang yang ada dalam dupa kemenyan. Bau wangi setanggi memenuhi ruang tamu rumah Sidang Man. Berjerebulah rumah Sidang Man tu. Sesekali terdengar Sidang Man ni terbatuk-batuk macam tu menahan asap tu kan. Kalau kau ternampak apa-apa, jangan tegur. Pesan Sidang Kasim sejurus sebelum dia nak bakarkan setanggi. Nampak apa Kasim?
Entah. Aku saja je nak bikin gempak, jawab Sidang Kasim dengan muka yang serius. Berkerutlah muka Sidang Man. Hampah getus Sidang Man dalam hati. Mulut Sidang Kasim itu kumat kamit membacakan serapah. Sesekali muka dia berkerut. Lepas tu dia nampak tenang balik semula. Tiba-tiba keris yang tadinya berdiri tegak kan, mula bergerak tau. Sekejap keris tu berpusing dan sekejap keris tu melompat sedikit. Sidang Man dia beliakkan mata dia melihat kejadian yang pelik tu. Mulut dia nak menegur tapi dah dipesan oleh Sidang Kasim, so dia tak boleh tegur lah. Nak je dia bertanya, keris tu sedang berjoget apa? Dondang sayang, kuda kepang, zapin. Hati dia meronta-ronta lah nak tanya sebab keris tu macam joget macam tu kan. Jangan tegur. Tiba-tiba Sidang Kasim tu bersuara. Dia macam tahu je apa yang sedang Sidang Man tu fikirkan. Sidang Man menelan air liur. Power betul si tua ni, kata dia dalam hati, tak berani nak cakap betul-betul. Apa yang sedang Sidang Kasim buat adalah dia sedang meningkatkan kemampuan mata hati dia dengan bantuan dari sahabat dalam keris tu. Walaupun mata dia tertutup, renungan mata hati itu membawa dia jauh ke dalam alam gaib. Seolah-olah roh dia terbang meninggalkan jasad. Di dalam renungan dia tu, Sidang Kasim ni dia telah dibawa ke satu kawasan yang sangat gelap. Dia berjalan terus tanpa arah tujuan. Dia berjalan terus ke arah depan, lalu tiba di satu kawasan di Bendang tau. Di Bendang tu terdapat sebuah pondok yang buruk sangat. Dekat Bendang tu, pondok tu berdinding papan yang jarang-jarang rongak-rongak gitu. Jelas kelihatan dekat pondok tu ada cahaya yang berbalam-balam di dalamnya, seperti ada seseorang yang tinggal dekat dalam pondok buruk tu. Dia datang mendekati dinding pondok, lalu dia meninjau di celah papan. Dia melihat seorang lelaki yang sedang berdiri membelakangi dia. Dekat dinding di hadapan lelaki itu telah disusun dengan lilin yang banyak digunakan untuk menerangi suasana dalam pondok tu. Dengan bantuan cahaya lilin tu, Sidang Kasim boleh melihat dengan jelas kaki kanan lelaki tu dipenuhi dengan kudis yang teruk sangat. Teruk sangat kudis itu sehingga berulat. Itulah tokak, kata dia dalam hatilah. Tiba-tiba muncul 3 lembaga yang diselaputi lumpur merangkak menghampiri kaki lelaki tu, lalu melahap ke semua ulat yang ada dekat kaki lelaki tu, termasuklah yang jatuh bertaburan dekat atas lantai. Sidang Kasim dia rasa loya tau melihat keadaan tersebut. Tiba-tiba suasana dalam pondok bertukar jadi gelap. Seketika kemudian jadi terang balik semula, tapi kali ni suasananya berbeza. Lelaki yang tadinya berdiri sekarang dalam keadaan dah terbaring. Tubuh dia diratah oleh 3 makhluk tadi. Sidang Kasim melihat keadaan tu dan merasa amat gerun. Dia berundur ke belakang menjauhi dinding tersebut. Tiba-tiba suasana sekitar pula jadi gelap gelita. Dia memandang kiri dan kanan. Tak ada satu apa pun yang dia nampak. Pondok dan Bendang tu tiba-tiba hilang dari pandangan dia. Lalu muncul 3 lembaga tadi mengelilingi dia dalam keadaan separa merangkak, bersedia untuk menerkam dia. Sidang Kasim jadi panik. Dia tak tahu nak buat apa lagi. Lembaga-lembaga tu terus melompat untuk menerkam Sidang Kasim. Kasim, bangun Kasim. Sidang Man menggoyangkan tubuh Sidang Kasim yang masih dalam keadaan duduk bersila. Sidang Kasim dia bukakan mata dia. Dia seperti baru terjaga dari mimpi yang ngeri korang. Muka dia berpeluh-peluh. Sidang Kasim cuba nak bangun tapi kaki dia rasa lemah. Dia seperti nak jatuh semula tapi sempat disambut oleh Sidang Man. Kau tak apa-apa ke? Aku okey. Jangan risau. Aku nampak kau berpeluh-peluh tadi. Tiba-tiba kau meracau macam orang gila. Itu yang aku kejutkan kau.
Sidang Man memapah Sidang Kasim untuk duduk dekat sofa. Kipas silin dikuatkan supaya keadaan udara dekat situ jadi lebih sejuk. Nasib baik kau kejutkan aku. Aku dah terperangkap tadi, kata Sidang Kasim dalam keadaan lemah. Isteri Sidang Man ni, Mak Timah, dia bergegas datang ke ruang tamu. Sidang Kasim tak ada apa-apa ke bang? Tanya dia dalam keadaan yang risau. Awak ambilkan air sejuk, bawa ke sini. Arah Sidang Man, lalu Mak Timah dia bergegas semula masuk ke dapur, pergi ambil air. Setelah Mak Timah tu datang semula dan dia hulurkan air sejuk kepada Sidang Man, cawan tu disuakan ke mulut Sidang Kasim. Dia meneguk air tu sehingga habis, seperti dah seminggu tak minum. Bila keadaan Sidang Kasim dah agak tenang, dia memandang Sidang Man. Kita semua dalam bahaya, Man. Lembaga tu dah makan tuan. Lebih teruk lagi, ada 3 lembaga yang sama. Sidang Man menelan air liur dia. Terasa gerun tau bila dia mendengar apa yang dikhabarkan oleh Sidang Kasim. Sidang Kasim dia menceritakan apa yang dilalui di dalam renungan mata hati dia. Kesemuanya diceritakan, termasuklah pondok terbiar yang berada di sebuah bendang. Okey, kita tunggu orang alim tu sampai. Malam ni juga kita pergi cari pondok tu, tegas Sidang Man. Lalu dia menumbuk meja kopi di hadapan dia. Buk. Adoi. Sekian saja untuk episod pada kali ini. Jangan lupa korang untuk mendengar episod terakhir nanti. Selepas ni, apapun korang stay tune untuk episod seterusnya. Akak ucapkan jutaan terima kasih kerana sudi mendengar dari awal sehingga akhir. Sekian saja dari akak. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Bye korang. Assalamualaikum. Bye.